Salam sejahtera, saya Michelle Justin, P1395540. Saya ingin memberi sedikit penerangan tentang tajuk kajian kami, yaitu intervensi kaunseling dalam menangani konflik perkawinan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Menurut Mustafa dan Ahmad 2022, perkawinan merupakan satu ikatan hubungan yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan wanita. Perkawinan bukan sahaja berfungsi sebagai asas hubungan sosial, agama dan undang-undang, malah ia juga menyediakan sokongan emosi, persahabatan, serta kestabilan dalam hubungan. Namun, perkawinan pada masa kini menghadapi cabaran yang besar di mana terdapat peningkatan jumlah pasangan yang gagal untuk mengekalkan perkawinan mereka dalam tempo yang panjang dan berkualiti. Menurut Nuri dan Zakaria 2021, menyatakan bahwa konflik dalam institusi perkawinan seringkali berpunca daripada tekanan yang dihadapi oleh pasangan. Tekanan ini, jika tidak ditangani dengan baik, boleh berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan seterusnya menjejaskan kualitas perkawinan itu sendiri. Dan apabila pasangan gagal menangani tekanan dengan cara yang konstruktif, mereka mungkin menghadapi kesukaran dalam membina kemahiran penyelesaian masalah secara bersama. Bagi menangani isu ini, intervensi konseling menjadi salah satu kaedah yang berkesan untuk membantu individu atau pasangan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Menurut Maktab dan Rakan-Rakan 2023, intervensi konseling bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi individu. Secara umumnya, intervensi merujuk kepada usaha yang dilakukan untuk mengubah pemikiran, perasaan, atau tingkah laku seseorang. Manakala, konseling didefinisikan sebagai satu proses yang teratur yang melibatkan perbincangan tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha untuk mengatasinya melalui bimbingan dan nasihat. Dalam konteks perkawinan, konseling menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam membantu pasangan untuk berkomunikasi dengan lebih baik, memahami tekanan yang dihadapi, dan mencari penyelesaian yang dapat memperbaiki hubungan. Konflik dalam perkawinan sering berlaku disebabkan beberapa faktor utama. Antaranya yang pertama, komunikasi yang tidak berkesan. Menurut McMahon et al. 2010, perbezaan cara berkomunikasi antara suami isteri adalah punca utama konflik. Tanpa komunikasi yang baik, pasangan sukar menyelesaikan masalah dan ini boleh mengakibatkan ketegangan. Komunikasi yang terbuka dan saling memahami adalah penting untuk menyelesaikan konflik dan mengekalkan hubungan yang sihat. Seterusnya, perbezaan nilai dan kepercayaan. Flowers 2000 menyatakan pasangan yang mempunyai perbezaan nilai dan kepercayaan lebih cenderung berdepan konflik. Contohnya, perbezaan cara mendidik anak dan pembahagian tanggungjawab antara suami isteri yang kadangkala menyebabkan rasa tertekan. Sayer 2005 menekankan bahawa perbezaan jantina dalam pembagian tugas rumah tangga juga boleh mencetuskan ketegangan jika tidak dibincangkan dengan baik. Dan yang terakhir, isu kewangan. Duran et al. 2008 menyatakan bahawa masalah kewangan adalah salah satu isu utama dalam perkawinan. Pasangan yang tidak dapat menguruskan kewangan dengan baik lebih cenderung mengalami konflik. Pengurusan kewangan yang bijak dapat mengurangkan tekanan dan memberi kestabilan emosi dalam hubungan, seperti yang ditekankan oleh Fisher et al. 2005, di mana pasangan yang bekerjasama dalam kewangan dapat mencapai matlamat bersama seperti membeli rumah atau merancang masa depan. Bahagian ini membincangkan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan konflik perkawinan. Kajian oleh Mansur dan Husin 2023 menekankan faktor perceraian awal seperti masalah kewangan dan campur tangan keluarga. Kajian oleh Hadi Gunawan et al. 2023 pula menyentuh isu tiada persefahaman akibat kelemahan komunikasi dan kewangan. Selain itu, kajian oleh Ibrahim dan Ali 2022 meneroka intervensi terapi kognitif tingkah laku Islam sebagai pendekatan dalam menangani konflik perkawinan. Kajian ini menekankan peranan emosi, pemikiran dan tingkah laku dalam mempengaruhi hubungan. Seterusnya, kajian oleh Muhammad et al. 2022 membincangkan konflik pada fasa awal perkawinan, terutamanya dalam kalangan pasangan muda dengan fokus kepada 3 punca utama: kewangan, komunikasi dan campur tangan keluarga. Akhir sekali, kajian oleh Dos dan Rohades 2020 menunjukkan bahawa pola komunikasi yang buruk boleh meningkatkan risiko perceraian. Kajian ini juga mengaitkan komunikasi efektif dengan kepuasan perkawinan jangka panjang. Kesemua kajian ini
memberikan gambaran yang jelas tentang faktor dan pendekatan penyelesaian bagi konflik perkahwinan di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fasiha binti Logan Turki. So hari ini saya akan menerangkan mengenai pengenalan intervensi di dalam menangani konflik perkahwinan di kalangan masyarakat Malaysia. Apa yang boleh kita lihat, masyarakat Malaysia pada masa kini ia menjurus kepada konflik yang berlaku kepada sesetengah pasangan masyarakat di negara kita. Oleh itu, intervensi ini diberikan adalah untuk memastikan mana-mana pasangan dapat berkomunikasi secara khas di antara mereka untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Apa yang boleh kita lihat, konflik yang berlaku di Malaysia ini menjadi salah satu tren sama ada ingin berpisah maupun berdamai. Oleh itu, cadangan intervensi yang telah dilakukan adalah intervensi Desmond, yang mana ia mampu melihat satu evolusi yang berbeza oleh kedua-dua pihak antara pasangan lah. Dengan adanya cadangan ataupun intervensi ini, ia mampu memberikan satu cadangan kepada pasangan tersebut untuk mendapatkan intervensi kaunseling antara satu sama lain. Seterusnya kita akan beralih kepada objektif kajian intervensi ini. Yang pertama adalah untuk membantu pasangan tersebut membuat keputusan mengenai masa depan hubungan mereka. Yang kedua, fokus pada situasi di mana yang salah satu pasangan ini perlu meneruskan perkahwinan, manakala yang satu lebih bercenderung untuk berpisah. Ketiga adalah mengurangkan ketidakpastian emosi sama pasangan. Keempat, meningkatkan kesedaran dan juga peranan masing-masing. Kelima, mencuba pendekatan yang baru. Dan keenam adalah menyediakan salah satu sokongan berstruktur untuk keputusan yang lebih bertanggung jawab dan mengelakkan tindakan terburu-buru atau berdasarkan emosi yang tidak stabil antara pasangan lah. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada pendekatan kaunseling di dalam artikel ini, iaitu counseling discernment. Counseling discernment ini adalah salah satu usaha atau intervensi yang telah dilakukan untuk mengekalkan perkahwinan pasangan tersebut. Oleh itu, usaha yang telah dilakukan di dalam intervensi ini adalah untuk menjalinkan salah satu hubungan yang sekiranya pasangan tersebut ingin berpisah, ia akan berpisah secara rasional dan juga matang. Seterusnya, pasangan tersebut akan menjalani terapi selama 6 bulan untuk memahami keperluan pasangan tersebut. Selain itu juga, ia juga membina pemahaman yang mendalam antara pasangan tersebut, mengurus tekanan dan juga konflik di dalam rumah tangga tersebut, dan juga ia memberi ruang untuk merefleks dan juga usaha untuk memperbaiki hubungan antara pasangan, serta ia membantu pasangan untuk memahami halat tuju hubungan tersebut dengan lebih jelas dan juga matang. Saya Masanira, baiklah saya akan menyambung bagi tindakan atau aktiviti semasa konseling. Berdasarkan artikel yang kami rujuk, terdapat dua aktiviti utama yang dilaksanakan di dalam intervensi konseling discernment. Yang pertama adalah sesi konseling secara individu. Sesi ini memberikan ruang kepada pasangan untuk meluahkan perasaan tanpa gangguan daripada pasangan mereka. Di dalam sesi ini, ia bertujuan untuk mengenal pasti perasaan sebenar individu terhadap perkahwinan mereka, mengurangkan ketidakpastian emosi dan memberikan ruang kepada individu untuk merenung peranan mereka di dalam konflik. Seterusnya, aktiviti kedua adalah sesi perbualan bersama. Di dalam sesi ini, pasangan diberikan ruang untuk memahami pandangan dan perasaan satu sama lain, di mana di dalam sesi ini pasangan dibolehkan untuk berkomunikasi secara terbuka dan menilai potensi untuk berdamai atau sekiranya perlu mempertimbangkan langkah ke arah perceraian secara rasional. Aktiviti ini telah dirancang untuk memberikan kejelasan terhadap konflik yang dihadapi dan membantu pasangan untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan perkahwinan mereka. Seterusnya, bagi 4.5 iaitu penilaian dan keberkesanan intervensi, berdasarkan artikel, kajian ini menggunakan pendekatan penilaian yang melibatkan analisis data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga kajian literatur tentang konflik rumah tangga. Penilaian ini menunjukkan bahawa kaunseling discernment telah membantu pasangan mengurangkan konflik yang tidak terurus
serta ketidakpastian emosi. Hal ini boleh dibuktikan melalui refleksi keberkesanan. Intervensi telah menunjukkan bahawa pendekatan discernment telah memberikan peluang kepada pasangan untuk memahami konflik secara mendalam. Selain itu, pasangan yang terlibat juga telah menyatakan bahawa kejelasan emosi yang lebih baik dan kemampuan membuat keputusan dengan lebih matang telah diperolehi selepas mengikuti sesi kaunseling. Hal ini memberikan mereka peluang untuk memperbaiki hubungan ataupun mengambil langkah ke arah perceraian secara rasional. Di samping itu, keberkesanan intervensi ini juga diperkuat dengan penggabungan nilai-nilai tempatan seperti maqasid syariah yang membantu pasangan untuk melihat konflik dari perspektif yang lebih positif dan seimbang. Oleh itu, dengan melakukan pendekatan konseling discernment, ia terbukti sebagai satu pendekatan yang relevan dan berkesan dalam konteks perkahwinan masyarakat di Malaysia. Saya Muhammad Izzul Haziq bin Ibrahim. Saya akan sambung pada implikasi dan cadangan. Okey, jika kita lihat pada implikasi yang pertama iaitu tekanan emosi, pasangan yang sering bertelagah mengalami tekanan emosi berpanjangan seperti rasa kecewa, marah dan sedih. Emosi negatif ini boleh menjejaskan kesihatan mental dan produktiviti dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita lihat poin kedua adalah gangguan mental. Konflik perkahwinan yang tidak diselesaikan boleh menyebabkan gangguan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Individu mungkin kehilangan keyakinan dan hilang tumpuan dan mengalami masalah tidur. Implikasi yang terakhir adalah kesan negatif terhadap anak-anak. Seperti yang kita tahu, anak-anak sering menjadi mangsa konflik perkahwinan. Pendedahan kepada pergaduhan ibu bapa memberi impak terhadap perkembangan emosi dan akademik mereka. Anak mungkin merasa tidak selamat, murung atau akan jadi memberontak. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan untuk memperbaiki intervensi kaunseling ini adalah yang pertamanya adalah kesedaran mengenai kepentingan kaunseling. Pendidikan awam menggalakkan masyarakat memahami kepentingan mendapatkan bantuan kaunseling untuk menangani konflik perkahwinan. Stigma negatif perlu dihapuskan terhadap kaunseling sebagai tanda kelemahan. Dan seterusnya adalah program kesedaran boleh dilaksanakan melalui media sosial, seminar komuniti dan sesi perkongsian pengalaman. Keduanya adalah cadangan kaunselor terlatih secara profesional. Menyediakan kaunselor bertauliah yang dilatih dalam bidang kaunseling perkahwinan dan keluarga, kaunselor perlulah memahami budaya, adat dan keperluan unik masyarakat Malaysia untuk menawarkan solusi yang praktikal dan berkesan. Menambah bilangan kaunselor profesional di pusat kaunseling kerajaan dan juga swasta. Dan cadangan yang terakhir adalah platform kaunseling secara atas talian. Seperti yang kita tahu, kita sekarang penuh dengan kemudahan digital. Jadi menyediakan akses kaunseling melalui platform dalam talian seperti Zoom, aplikasi kaunseling atau laman web atau di mana saja secara online. Ini dapat membantu. Dan seterusnya, platform ini membantu pasangan yang sibuk atau berada di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bantuan. Dan kebiasaannya seperti orang-orang asli, orang-orang yang jauh di pedalaman susah untuk mendapatkan kaunseling. Tapi kebanyakan mereka sekarang sudah mempunyai kemudahan internet. Dan seterusnya, meningkatkan accessibility kepada kaunseling terutama selepas pandemik COVID-19 yang membiasakan masyarakat dengan perkhidmatan dalam talian. Kesimpulannya, intervensi kaunseling boleh menjadi alat yang berkesan dalam membantu pasangan membina hubungan yang lebih stabil dan harmoni. Berdasarkan artikel yang telah dibincangkan, didapati bahawa pendekatan kaunseling discernment menawarkan sokongan yang efektif dan menyeluruh kepada pasangan yang menghadapi konflik perkahwinan. Dengan memberikan bimbingan dan perspektif yang mendalam, intervensi ini berpotensi untuk membantu pasangan membuat keputusan yang lebih bijak dan mengurangkan kadar perceraian. Implementasi yang profesional dan sesuai dengan nilai-nilai tempatan sangat penting dalam memastikan keberkesanan intervensi ini dalam konteks Malaysia.
Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kaunseling perkahwinan berkesan dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan.